Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Fikri Ashraf atau lebih dikenali sebagai Fiki, dan Farizul Haikal atau dikenali lebih mesra dengan nama Boy. Untuk pengetahuan semua, Fiki sekarang berada di Manchester, UK, manakala Boy pula sekarang berada di rumah beliau di Jerantut. Rumah dia pun dah nampak macam office lah. Sedikit background lah berkenaan Heroes Corner kita yang kita buat pada hari ini, dan insyaAllah pada hari-hari yang akan datang. Basically idea dia macam idea Speakers Corner. Kalau korang pernah dengar Speakers Corner ni, kalau dekat sekolah atau universiti, siapa-siapa boleh bagi pidato dekat halayak ramai. So kita nak buat lebih kurang macam tu, tapi lebih ke arah forum. Dan tujuan utama kenapa kita nak buat ni adalah nak bagi inspirasi kepada anak-anak muda, terutamanya anak-anak di luar bandar sana, yang nothing is impossible atau tiada yang mustahil lah untuk kita melakukan apa-apa asalkan kita berusaha bersungguh-sungguh. Jadi kita akan jemput ikon-ikon yang datangnya dari luar bandar, yang bukannya lahir-lahir dekat kira background privilege lah kan. Kita bawa ikon ni, tunjuk yang ikon-ikon kita ni berusaha keras, dalam masa yang sama mendapat kita memberi pendedahan kepada mereka supaya mereka boleh berjaya lah di masa hadapan, asalkan cukup syarat, iaitu berusaha bersungguh-sungguh, ada disiplin, dalam masa yang sama curious. Curious ni apa bahasa Melayu? Ingin tahu. Semangat ingin tahu yang tinggi. Itulah yang ada pada ikon kita pada hari ini, iaitu Fiki dan Boy lah. So dengan tiupan semangat daripada ikon kita ni, kita harap kita akan melahirkan lebih ramai ikon-ikon di luar bandar yang seterusnya memberi inspirasi kepada generasi-generasi yang akan datang. So basically itulah kita punya objektif pada hari ini. So untuk hari ini kita akan mulakan dengan 3 bahagian. Yang pertama, latar belakang Fiki dan Boy. Diorang akan ceritalah kisah kehidupan mereka dari lahir sampai hari ini. Kemudian kita akan kongsi berkenaan Hero Academy dari segi falsafah, sejarah Hero Academy, kenapa Hero Academy ditubuhkan, dan apa yang Hero Academy nak capai sekarang dan pada masa akan datang. Dan seterusnya kita ada terakhir sesi soal jawab. Sesi soal jawab ni, kalau ada apa-apa soalan dekat bahagian komen tu, kita cuba jawab mana yang boleh lah, mana yang ada. Okay. Kita akan mulakan sesi 1, iaitu latar belakang Fiki dan Boy. Kita mulakan dengan Fiki dululah. Mungkin Fiki boleh ceritakan sikit sebanyak biodata diri dari lahir sampai sekolah, universiti, pekerjaan, dan sekarang sambung belajar lagi kan. Boleh ceritalah. Okay, sebab time kita tak panjang, so I just want to make it short and concise. So I was born in Jerantut Pahang, dilahirkan kat Jerantut Pahang, dekat kampung Melayu, stay kat kampung Melayu dah hampir dekat 27 tahun dah, masuk tahun ni sekali. Dan menerima pelajaran awal dekat Sekolah Kebangsaan Jerantut, and then pursuing masuk sekolah menengah dekat Sekolah Menengah Padang Saujana, and then selepas tu masuk Matap Tentera Diraja Sungai Besi kat KL, and then after that dapat peluang sama belajar dekat Drake University, sama tempat dengan Syazwan, moderator. And then after habis degree semua, and then balik Malaysia, doing few businesses, buat political punya work as well, do social work, and then after that my main focus right now adalah finishing my master lah kat sini, dekat Manchester. So that's my life. Alah, pendek cerita sikit. Okay, parent kau kerja apa? Okay, so my parents dia dulu bekerja, mak bekerja sebagai teaching assistant dekat Tadika Islam, and then
my father work as pengawas hutan. So macam actually everything yang kita buat lah, tak kisahlah siapa-siapa kan yang tengok video ni, I think semua benda yang kita buat ni semua dia berdasarkan family kita juga, macam mana family kita ajar kita, didik kita. So macam tu juga kalau kita nak tengok berjaya tak seorang tu, kita pun juga tengok macam mana cara didikan mak ayah dia. So kat sini kita boleh kita boleh tengok macam mana kejayaan seorang. And then sedikit lagi lah tentang my proper punya nama ni, career wise lah. Saya dah buat business ni dekat almost 8 tahun. Start daripada umur 20 tahun masa first dekat US, and then dah macam-macam industri lah join. Tak kisah industri teknologi ke, drone teknologi ke, import export ke, logistik ke, semua. Sebab macam one of my goal adalah untuk belajar everything. Masa umur 20 ke 30 tahun ni belajar everything, and then after that home run. Okay, nanti bolehlah cerita sikit pasal home run tu sekejap lagi kan. Okay, Boy pula bagi sikit pengenalan diri, lahir kat mana, sekolah, universiti, sekarang buat apa. Hello? Okay. Hai semua. Saya Fariz Zaikal, boleh panggil Boy lah. Bagi masa korang panggil Boy. Okay, saya lahir di Jerantut. Sekolah pun sama dengan Kiki, masa sekolah rendah. Saya berumur 26 12 tahun lah. Okay. So seterusnya sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Ibu. Kemudian saya terus sambung belajar lah diploma di UiTM, sport science. Terus kemudian sambung lagi degree pun sport science. Okay, so adik-beradik ada 5 orang lah. 4 orang lelaki, seorang perempuan. Akak dah kahwin lah, yang lain semua 4 lelaki. 4 main bola. Yang peliknya family kita orang macam ayah tak main bola, tapi kita orang semua adik-beradik main bola. Daripada saya sampai yang lepas SD. Sekarang aku focusing on nilai akademik je lah. Jelas, saya tak banyak pun. Okay lah, untuk pengetahuan semua, Piki dan Boy merupakan pengasas atau co-founder kepada Hero Academy. Piki juga CEO, Boy COO. Sekarang Hero ada lebih kurang 5 cawangan yang dah run dengan yang tengah on the way nak establish, betul? Ke lebih? Actually macam kalau nak diikutkan dia punya perancangan tahun ni, at least kita boleh buat dalam 10 tau. Sebab kita dapat inquiry daripada ramai orang, macam most of my friends, tak kisahlah orang yang baru nak buat bisnes ke, ataupun orang yang dalam kerajaan nak keluar, nak buat something, buat part time. So kita dapat banyak inquiry, tapi disebabkan current situation yang berlaku sekarang dekat dunia, so kita terpaksa slow sikit lah aktiviti kita. Macam tu lah. So sepatutnya lah at least hujung tahun ni sepatutnya kita boleh dapat dalam 10 franchise lah. Tapi bergantung pada situasi, kita tengok macam mana nanti, insyaAllah. Besar 10. Okay, jadi kita go into detail lagi lah dekat Hero Academy ni, sebab memang kisah Hero ni sangat menarik. Okay, seterusnya soalan, apa cita-cita korang masa zaman sekolah, zaman universiti, dan cita-cita dari segi macam sekarang, apa korang nak achieve lah untuk masa akan datang. Piki boleh start dulu. Boy nak cerita, Boy? Boy cerita dulu, okay. Boy cerita. Okay, start pada sekolah rendah. Cita-cita tu memang nak main bola lah. Kita nak jadi main bola. Lepas tu jadi terbantu bila parent tak menyokong. Okay, start dari situ lah, parent tak menyokong. Bila mak tu tanya nak jadi apa besar ni, nak jadi pemain bola. Mak saya cakap, jadi cari kerja lain lah. Waktu itu Okay, so teruskan lagi berminat
jadi polis, tengok gerak aja pun. Satu minit jadi polis. Okay, lepas tu yalah kita pun makin besar, makin boleh fikir. Then saya continue dengan belajar lah sport science. Kemudian cita-cita saya sekarang ni untuk besarkan lagi bisnes ni ke industri yang lagi besar, yang lagi luas. Itu sajalah. So Banyak pun. boleh disambung Okay, alright. So macam aku tak ada spesifik cita-cita tau. Sebab macam like pemikiran aku fikir kalau kita berada dekat satu keadaan, kalau kita berada dekat like current, contohnya present yang kita ada sekarang, kita punya minat, kita punya interest kita berbeza mengikut masa. So daripada kecil kalau kita sebenarnya boleh tengok ramai orang yang ada cita-cita yang berbeza. Contohnya ada yang nak jadi astronot, masa kecil nak jadi astronot, lepas tu nak jadi pemain bola, lepas tu nak jadi bomber, lepas tu nak jadi macam-macam kan. So bagi aku dah acknowledge yang cita-cita aku akan berubah setiap masa. Aku faham itu. Dan kalau aku commit diri aku untuk pergi ke satu area sahaja, itu akan membuatkan diri aku macam tak boleh nak grow sebab akan rasa macam aduh kenapa tak buat ni instead of ni kan. Sebab life is all about choices kan, kita boleh pilih yang mana kita nak. So I found a solution di mana aku jumpa dia punya key. Kalau kita nak jadi anything, kita boleh go through dengan platform jadi entrepreneur ataupun businessman. Contoh lah, let's say kalau sebelum ni aku study A-level untuk buat medik, and then aku rasa macam tak sesuai dengan aku. Ataupun sebelum ni aku buat actuarial science masa kat US. Aku rasa benda tu tak sesuai dengan aku. So kalau aku continue on that path, and then after that macam dia akan buat aku punya growth stunted lah. So by having different option dengan jadi businessman ni, okay, contoh kalau kita nak terlibat dalam medical punya industry kan, kita boleh as a businessman, kita boleh jadi partners dalam hospital, kita boleh build our own hospital, kita boleh hire doctors. So macam kita ada advantage on that, kita ada freedom di mana kita rasa macam kita tak terletak pada satu tempat dan kita macam terpaksa buat benda tu. So kita ada banyak option. Kalau tiba-tiba hari ni kita bangun, kita tengok sedap lah orang buat ikan bakar, dan kita rasa kita nak jadi orang yang jual ikan bakar, on that spot kita boleh jadi penjual ikan bakar. Kalau kita tiba-tiba nak jadi apa nama ni, kita tengok macam style dia kan, Sir Alex Ferguson ada kelab Manchester United, kita buatlah Hero Academy macam tu kan. So macam same concept lah. Kalau kita nak buat apa, kita boleh buat as long as kita ada that vision yang kita rasa kita boleh do anything. So aku rasa aku boleh simpulkan lah daripada macam kisah Boy, kisah Fiki, yang cita-cita ni kita tak boleh terlalu fix lah, kita kena fleksibel. Yang penting mungkin dari segi kita ada objektif apa kita nak capai, macam contoh nak tolong orang kampung ke, nak majukan ekonomi ke, nak majukan kesihatan, sukan bola sepak. Asalkan kita ada objektif tu, cara tu kita kena fleksibel. Sebab macam Fiki cakap lah, entrepreneurship punya mindset tadi kan, macam tak semestinya kita akan berjaya, kita akan banyak tempuh kegagalan. Jadi kita kena fleksibel lah. Menarik lah cerita korang. Okay, seterusnya macam korang datang dari bandar Jerantut kan, nak kata terlalu luar bandar, tak terlalu luar bandar. Nak kata bandar macam KL atau Kuantan tu pun tak terlalu bandar kan. Jadi korang pernah ada rasa macam takut atau inferior, atau rasa macam diri ni kecil sangat dekat orang bandar ke, orang kaya ke, atau orang golongan elit lah? So macam mana, sebab benda ni banyak berlaku lah kat orang luar bandar, macam mana kita nak ubah mindset tu? Betul? Aku jawab dulu so macam bagi aku dari segi inferior tu, aku rasa semua orang akan ada rasa inferior. Tak kisah contohnya as simple as kalau kita bawa motor jalan-jalan, kita tengok orang bawa pasal dia, kita rasa best ni dia orang kaya kan. So macam kita still rasa yang macam nak tu, walaupun kita still bersyukur, tapi dalam hati kita still akan ada yang kita macam rasa kurang sikit lagi kan. So macam at least bagi aku sendiri, bila aku
kan untuk rasa macam tu, aku try untuk fikir balik tentang self worth, value diri. So maksudnya kalau macam contoh, let's say kalau anything, macam everything yang berlaku dalam dunia ni, kita kena tahu nilai kita macam mana, supaya kita boleh tahu yang dekat posisi mana kita boleh berada, supaya nanti kalau kita tahu betul-betul nilai kita, apa yang kita boleh buat untuk dunia ni, tu kat situ kita takkan rasa macam orang lain lagi hebat pada kita, orang lain lagi rendah pada kita. Tak, kita rasa semua orang sama dan semua orang ada capability untuk buat apa yang diorang nak buat. So macam tu lah. Sebagai orang luar bandar, yang lahir kat luar bandar, besar kat luar bandar, belajar kat luar bandar semua, aku rasa macam sebenarnya kat luar bandar ni ada advantage dia. Sebab kita belajar about survival skill, di mana itu adalah attribute yang paling penting untuk manusia. Survival skill. Kalau kita tengok dulu waktu zaman batu dulu, survival skill yang paling penting. Dulu mana ada lagi skill buat ikan siakap di kerasa kan. So survival skill tu yang penting. Betul. Boy lah macam mana dari pengalaman kau? Okay, memang betul lah macam Wayne cakap kan, banyak cabaran je lah. Kita jerantut pun bandar tak besar. Lepas tu peluang tu kita kena create lah peluang tu. So kita tak tahu benda tu jadi ke tak. Yang paling penting kena berani. Kena berani. Kalau kita tak berani, kalau kita ada still tak apalah. Tak apalah. So memang takkan pergi jauh lah. Tak tahu. Kalah berjuang sebelum ni lah. Kalah sebelum juang kita dah kalah lah. Kiranya macam korang dua dah ada banyak pengalaman kan, macam buat bisnes melalui Hero atau mungkin bisnes-bisnes yang lain. Dia based on apa yang korang terangkan ni, actually ia adalah berkenaan entrepreneurship mindset tu. Sebab entrepreneurship ni orang ingat macam sekadar buat bisnes, tapi sebenarnya itu adalah macam pemikiran lah. Macam dari segi survival, kena confident, jangan rasa takut, benda macam tu entrepreneurship punya mindset lah. Nanti kita buat session lain pasal entrepreneurship ni dengan Piki ni. Sebab ni master dia. Aku tertarik dengan apa kau cakap kan, sebab actually bagi aku dalam tubuh badan manusia lah kan, daripada atas kepala sampai kaki, macam boleh kata almost the same lah kan, bentuk apa semua benda kan. Tapi benda yang berbeza adalah content kita punya brain, kita punya thought process. Sama ada kita boleh tengok ada orang yang Pentium 3, ada yang Intel Core 2, ada yang i7. So macam sebenarnya itu yang paling penting kalau macam satu otak kita rasa kita boleh do something, kita boleh resilient terhadap challenges yang kita hadapi. Tak kisahlah bukan terhadap bisnes lah. Relationship ke, apa ni, education ke, insyaAllah kita boleh go through lah. Okay, nice. Macam korang membesar atau sampai sekarang lah, ada tak macam idola atau apa, ikon yang korang jadikan sebagai penanda aras, mungkin untuk mungkin jadi macam diorang atau mungkin nak kalahkan diorang ke, ada tak? Macam keluar macam inilah, kita tengok JDT kan. So sekarang ni the best penanda yang kita boleh ukur adalah pada JDT lah. Kita tak boleh jadi sebaik dia, tapi kita try follow dia punya step. Why not one day insyaAllah kita boleh jadi macam dia. Itu dari sudut Hero Academy boy. Sebutkan daripada sudut kau. Individu lah. Daripada perspektif bukan idola. Saya tengok satu kita tengok ni lah, Jack Ma lah. Saya tertarik dengan dia punya cerita daripada kegagalan lah. Dia banyak try, pergi MACD pun nak jadi cleaner pun tak dapat. So based on dia punya story tu menarik sangat menarik. Jack Ma, good choice. Jack Ma dengan JDT JDT tu mantap very big vision lah. Kita lah hero. Kita nampak, kita boleh nampak visi hero tu bila JDT dah form dia punya stadium semua kan.
InsyaAllah kita akan cuba next step apa yang kita dulu buat nanti insyaAllah. So for me kan, dari segi sudut idola semua kan, yang first thing first yang aku rasa yang paling contoh dekat Malaysia yang paling dekat kalau dekat Malaysia dari segi idola, apa yang aku selalu tengok adalah actually both of my parents dua mak ayah aku, yang mana macam daripada kecil lagi macam boleh tengok macam mana parents kau buat hard work macam kerja, macam cara diorang bekerja, keturunan diorang, hardship diorang, and then daripada situ aku rasa macam aku respect apa yang diorang buat, dan moving forward aku nak jadi macam diorang, sebab aku nak jadi better lagi daripada diorang. Sebab diorang ni macam idola aku lah. Ini yang paling dekat dengan aku lah, yang aku boleh get in touch every day kan. Tapi dari sudut luar, sudut konteks luar Malaysia pula kan, dari segi orang-orang yang macam aku betul-betul macam nak jadilah wannabe kan. Actually aku nak jadi macam Justin Trudeau, Presiden Kanada. So sebab aku rasa dari macam tu dia ada dua, dia Barack Obama dengan Justin Trudeau, tapi macam bagi aku Trudeau tu lagi charming. So macam aku rasa macam dia menarik lah dari segi cara pemikiran dia, karisma tu. Okay. Kau boleh jadi ni lah, tall, dark and handsome lah. InsyaAllah boleh. Handsome ada sikit kan? Of course. Tak lah, tahu pedak semua. Okay. Okay, ni soalan yang penting lah. Apa korang punya prinsip hidup yang membentuk peribadi dan cara pemikiran korang? Siapa mula lah? Go for it, boy. Okay, macam prinsip macam ni macam yelah, kita pun banyak nasihat lah dia kata kat aku. Kahwin, okay, rumah, kereta semua akan datang, semua akan dapat, nanti pun akan dapat. Okay, sekarang ni buat apa yang kita nak buat, and then baru nanti mereka datang. So sekarang ni prinsip kita buat apa yang kita nak buat. Kena ada semangat, kena ada macam ada nampak hala tuju dan terus buat lah. Ya, kita ada plan lah. Sekarang ni buat, kita plan properly apa yang kita nak buat. Dari segi kahwin, rumah, kereta semua akan dapat. Ya, menarik tu sebab dulu aku pernah kerja dengan Tan Sri Wahid Omar, kejap lah internship kan. Tan Sri Wahid Omar ni ex-CEO Maybank, ex-CEO TM, ex-Menteri Ekonomi kita lah. Sekarang chairman di Bursa. So dia selalu cakap nasihat dekat budak muda macam tu lah. Dalam bahasa Inggeris dia, focus what you have on your plate. The rest, then orang akan benda yang kau nak tu akan datang kat kau. Maksudnya fokus apa yang kau ada sekarang. Jangan terlalu macam, kita boleh ada visi, cita-cita, tapi yang penting fokus dekat apa yang kita ada sekarang supaya tak jadi macam pepatah yang dikendong berciciran yang aku lupa lah. Yang dikejar tak dapat. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Mesti ada kat tangga sekolah tu. Okay. Okay, my part. So bagi aku sama konsep dia, dua benda lah yang betul juga. Live the present, which is sama macam Quran cakap tadi, and yang kedua adalah add value to others. Sebab ada satu hadis lah. Hadis tu berbunyi khairun nasi anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Ahmad. Dia maksud dia, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bagi manfaat kepada orang lain. So kalau kau boleh tengok kat sini lah, kalau everything lah dalam dunia ni yang boleh bagi benefit pada diri kau adalah bila kau bagi benefit pada orang lain. Contoh kan, guru. Kalau kita tengok guru kan, cikgu-cikgu kat sekolah, dia bagi benefit kat kita, and then dia pun dapat manfaat juga, ada segi gaji dia, dari segi pahala dia dapat semua. Everything lah, kalau kita tengok dari segi business, every business is all about creating value, buat value, and then deliver value. So nilai tu yang sebenarnya kita kena cari kalau kita nak fikir kan. Instead of
fikir everyday, aku nak buat bisnes apa ni, aku nak buat bisnes apa tak. Aku just fikir apa benda yang aku boleh tambah nilai dalam hidup orang lain. Kalau contohnya orang tu perlukan pertolongan kau dari segi nak supply barang ke, itu value yang kau boleh bawa. Anything yang kau boleh bagi value kat orang lain tak kisah. Kadang-kadang not being dengan orang tu pun is a value to them, man. So macam kau kena analisis lah apa sebenarnya value yang boleh bawa kat dunia. Sebab bagi aku, everyone yang ada dekat dunia ni, dia ada sebab lah kenapa dia wujud. So kita kena cari the reason kenapa kita wujud dan go from there. Menarik lah. Yang penting apa-apa kita buat, tak kisah bisnes ke, belajar ke, kerja, yang penting kita kena sentiasa create value atau give back kat orang lain lah. Macam kadang orang ingat buat bisnes ni sekadar nak buat duit, sedangkan orang tak tahu kalau kita punya objektif tu adalah untuk create value untuk orang lain, duit tu akan datang ke kita. Yang penting value tu ada, betul tak? Okay, soalan terakhir lah untuk sesi first kita ni. Apa buku kegemaran? Satu. Boy yang cakap dulu, boy. Kalau boy cakap Quran nanti, aku setuju, aku sama je. Tak, Quran tu macam dalam hati Muslim kan. Selain Quran. Macam aku, kalau tadi macam kelas pertama aku suka macam buku training lah. Macam tradition. Ada contoh bagi mungkin kita punya pendengar boleh cari buku tu nanti kan. Jadi ni periodization training dia. Apa dia? nanti tulis kat bawah bot. Tulis kat komen nanti. Dia cakap Buku pasal ni lah, macam self-help lah, motivasi. Training punya period Training. lah. Training segi apa? Anything, macam-macam. Sukan pun boleh. Oh, okay. Gua minat sukan tu lah. Daripada fundamental. Boy punya minat sukan tu lain macam tu. So aku boleh tengok lah kat situ kan. Macam mana dia punya passion ni masa buat Hero Academy ni. Kopi tu je lah pun. Ki? Bagi aku tak minat membaca. Aku tak minat membaca sangat. So aku banyak consume information dari segi video-video, podcast, semua macam tu. Tapi kalau boleh kira dengan jari lah berapa banyak buku yang betul-betul aku baca. Salah satu buku yang aku rasa aku sangat recommend, aku bagi dua. Satu, The Design Thinking Playbook. Kalau siapa-siapa yang tengok, yang tonton ni rasa nak ebook buku tu, aku boleh share nanti. And then yang kedua adalah satu buku yang aku baca daripada awal sampai habis. Tajuk dia, buku tu warna merah. Tajuk dia What I Wish I Knew When I Was 20. So macam buku tu buat aku realise yang dan I was lucky sebab aku baca buku tu masa umur 20 tahun. Aku tahu lah benda yang aku sepatutnya buat masa aku 20. Tak adalah aku macam masa dah 30 nanti aku ada buku What I Wish I When I Was 20. Aku saksi fikir dia baca buku tu kat bilik tu. Dekat US. Kau dah recommend kat aku. Buku tu cool loh sebab macam dia ajar kau pasal entrepreneurship, macam-macam benda lah. Macam menarik dia. Okey lah, macam Piki cakap lah. Kadang ada orang yang memang jarang baca buku. So cara dia dapat info atau sumber motivasi, sumber knowledge ni dari banyak sekarang. Ada YouTube, ada podcast dekat Spotify, kita boleh tengok kan. Banyak info, maklumat yang nak lain macam YouTube orang dah compilekan buku yang 300 helai tu boleh jadi 10 minit dia tengok kan. So antara cara untuk kita terus ni lah berkembang dari segi ilmu dengan hati, dengan motivasi kita ni adalah dengan sentiasa mendapat ilmu pengetahuan lah, consume knowledge. Okey lah, sekarang kita sembang ni lah bahagian 2 iaitu pasal Hero Academy, iaitu topik utama kita pada hari ni lah. Okey, boleh tak? Mungkin salah seorang daripada korang ceritakan tentang idea dan
macam mana tiba datang idea untuk buat Hero Academy ni mula dekat Jerantut dan sekarang ada dekat satu Malaysia? Okay, so aku explain sikit dan kau tambah boy so basically kalau macam untuk for those yang still tak tahu lagi tentang apa Hero Academy ni, secara mudahnya Hero Academy ni merupakan satu platform pendidikan sukan yang kita tubuhkan khas untuk kanak-kanak bawah 12 tahun yang fokusnya dekat kawasan underprivileged dengan rural area. Contohnya macam dekat Jerantut, dekat Lipis, mana-mana yang kita rasa underprivileged. Even dekat bandar pun kalau ada tempat yang macam still underprivileged, kita tu still consider kita punya lah. Dan target market kita adalah untuk 12 tahun. 12 tahun ke bawah lah. Ada sebab lah, ada reason kenapa kita pilih macam tu. Dan dari segi macam idea penubuhan Hero Academy ni bermula daripada sebelum Hero Academy ditubuhkan, Boy ada terlibat dalam satu akademi lain. Boy create satu akademi ni, and then after that aku realise yang sebenarnya potensi akademi tu boleh pergi lagi jauh tau. Sebab kebanyakan lah kalau kita tengok akademi bola sepak kat Malaysia kan, dia punya mission adalah nak bawa budak-budak main bola sepak, kalau macam contoh team tu power, pergi tournament menang macam tu. Tapi macam bagi aku rasa macam something wrong kat situ lah. Sebab macam even as a student yang belajar pasal innovation, belajar pasal entrepreneurship kan, aku realize tentang inovasi sukan dan misi sosial. Even macam untuk research pun sekarang ni aku tengah buat research berkenaan dengan social entrepreneurship. Dan dekat situ aku masa awal tu aku rasa macam benda ni boleh buat lagi banyak value pada orang dengan create pelbagai aspek of it. Contohnya instead of kita hanya main bola sepak, instead of kita macam contoh dari segi misi dan visi Hero Academy kita ada dua. Yang pertama adalah dari segi jadikan Malaysia as a sporting nation, negara bersukan. Dan yang kedua, jadikan Malaysia as a volunteering nation. Sebab sebenarnya kalau kita tengok masalah-masalah, sebab kalau kita nak tengok bisnes, kita nak tengok apa masalah dia. Contohnya dekat Malaysia, masalah yang paling besar, dan kalau kita tengok skop besar, kita kecilkan pada skop kanak-kanak. Masalah dia adalah contohnya daripada masalah sosial kanak-kanak. Kanak-kanak macam contoh, ada budak kecil yang tak boleh nak bersosial dengan orang, tak tahu nak bersosial, and then ada masalah kena bully dan semua benda kan. So kita nak avoid this thing. And then yang kedua dari segi masalah kesihatan ni. Kalau tengok fact by WHO, actually kanak-kanak kat Malaysia ni dia punya ranking obesity, ranking yang paling tinggi tau dekat dunia. I'm not sure dekat dunia ataupun dekat South Asia, tapi tak silap aku dekat dunia. So macam nampak kesan ni kan, kesan tak kisah, mungkin kesan pemakanan kita ke apa ke, tapi masalah tu masalah yang sangat besar. Disebabkan budak-budak dah start tengok trend main game semua kan. So kita nak buat budak-budak ni keluar join activity. Dan yang ketiga, kita tengok dari segi macam cara pemikiran budak-budak. Dan macam bagi aku sendiri, macam bila kita macam sebelum ni aku dengan Syazwan masa dekat US dulu, kita banyak buat program-program program-program volunteers, community works. Dan aku rasa sebenarnya program-program macam ni dia bukan sekadar macam tolong orang, dia sebenarnya tolong diri kita. Sebenarnya bila kita tolong orang, dia macam ni, konsep dia give us give. Kalau kita bagi pertolongan ke orang lain, actually benda tu dia akan tolong kita. Tak kisahlah dari segi nak bagi hati kita jadi lagi bersih ke, nak bagi kita lagi cakap tentang everything ke kan. So kat situ aku nak macam, kalau boleh aku nak budak-budak nanti macam future generation kita lagi cakap pasal orang lain, lagi aware tentang komuniti. Macam tu lah. So after that, bila macam aku nampak boy tengah start dengan subjek game, aku cakap why not we combine together, I can expand this thing, and then the form of company, dan kita namakan dia Hero Academy, HEER. Sebab previously aku ada buat satu company kat US, namanya Hero International LLC, and then tak sempat nak establish that dekat US. Same concept lah, macam sukan punya ni lah. Dan dari segi secara keseluruhannya, dari segi visi kita orang, mungkin kalau kita nak gambarkan dalam pemikiran orang, apa
apa itu Hero Academy ni in the future adalah kita nak jadi leader dalam industri sukan dekat kanak-kanak. Tak kisahlah dari segi apa nama ni, equipment ke, barrels ke, tournaments ke, industri sukan. Dan sukan tu termasuk juga e-sport, which is sekarang ni tengah dalam ongoing punya proses, kita tengah riki lagi dalam this industry. Kalau Boy nak tambah apa-apa, Boy? Okay, kita tambah sikit okay. So, aku pun study sport science. Habis study, so aku ada kerja sikit online. So tak kena dengan kerja. Bila jiwa lah, dia kata nak buat pun tak ada rasa semangat. Jiwa memberontak So kita ada knowledge sikit dengan knowledge tu. So apa dia sport science kan? Why not kita gunakan sport science tu sebagai pendidikan budak-budak. Macam tu. Dulu lagi pun aku banyak batch kawan-kawan dekat universiti yang ambil sport science. Rata-rata yang habis pun jadi askar, polis. Bukan sepatutnya diorang jadilah. Sepatutnya diorang bekerja kat ISN, MSN, kita bilang supply industri, tapi peluang tu semakin kecil. So kita create lah benda tu. Kita create. Sebab Hero Academy ni bukan bola je, semua sukan. Badminton insyaAllah nanti, rugby, kalau renang sekalipun, even lari, macam benda yang macam kita nampak sebenarnya yang boleh buat massive impact adalah lari sebenarnya, tapi waktu sekarang ni waktu dia tak okey lagi kan. Contoh kita buat Hero National Rap, something like that, just throwing ideas lah. Tapi rasa orang faham apa ni yang kita cuba nak buat ni. Kiranya dia macam combination Boy punya minat yang sangat mendalam dekat sukan ni, sukan community dengan Vicky punya entrepreneurship, ni lah background dengan mindset lah gabung. Itu antara falsafah belakang Hero Academy lah. Betul, lagi tu peluang jadi peluang pekerjaan pula budak-budak sport science. Betul. Okay. Boleh contribute lah kat tempat semester, bagi contribution balik kat tempat. Peluang pekerjaan tu menarik lah sebab orang nampak mungkin Hero Academy sebagai sukan, tapi sebenarnya dia salah satu punca ekonomi. Sebab bila kita ada akademi ni, kita boleh hire, kita boleh ambil coach sebagai kerja part time. Lepas tu mungkin ada ibu bapa yang boleh jual makanan, minuman kat tepi jalan kan. Dan masa sama juga student kita berlibut dekat kedai sukan dekat lokal. Okay, benda-benda tu itu salah satu daripada kita objektif lah kan. Objektif kita nak buat circular ekonomi sebenarnya. Sebab betul. That's why dari segi business model kita buat business model franchise. Di mana setiap area kita buat area tu boleh bantu untuk generate ekonomi setiap tempat. Macam aku cakap kalau kita buat tournament, kita bagi sewa tempat untuk orang berniaga, and then kat situ orang boleh buat income, and then orang yang macam contoh ada staff kita yang jual equipment, jual smoking, jual seluar, baju semua kan. So kita nak create that ecosystem di mana macam Europe ni bukan kita orang saja yang ride, tapi banyak pihak yang ride. Even macam contoh dari segi event training ke, dari segi macam volunteer untuk siapkan tournament. Parents pun jadi involved sekali sebab kita tak nak kita jadi macam komiti atau organizer yang organize tapi macam tak dapat support orang lain. Sebab kita nak engagement daripada mak ayah, daripada cikgu-cikgu sekolah, daripada baby kawasan, get involved sekali dalam pembangunan, bukan sekadar pembangunan sukan tapi pembangunan masyarakat. Betul. Tak ada kita budak-budak lagi. Okay. Apa Hero Academy buat ni sebenarnya secara directnya menyumbang kepada kalau ekonomi panggil GDP lah. Betul tak? Kan, benda-benda kecil tapi nampak kecil tapi sebenarnya menyumbang jalan ekonomi dan komuniti kita. Okay, seterusnya nak waktu sekarang ni Wan, waktu sekarang ni sebab macam kita bergantung pada circular ekonomi untuk revamp balik ekonomi. So itu antara yang penting lah. Betul. Seterusnya macam bila korang perjalanan Hero ni lah, boleh korang ceritakan macam ada kisah susah payah dalam nak membina Hero ni, and macam mana korang lawan susah payah ni, hardship atau challenge? Boy nak jawab tu Boy? Susah payah
Dia the challenge lah, tak adalah susah tu sudah susah kan. Tapi the challenge kita ni ada kompetitor lah. Every time kita compete dengan mana-mana yang kita gitu. So apa yang kita boleh buat strategi lah, plan properly lah. So tak mengalah pun sebenarnya. Jadi kita tak try lagi, tapi kita dah give up. Strategi kita ada tapi kita tak pakai. So kita kena subah je lah. Kena buat betul-betul, strategi betul, apa yang kita boleh push, kita boost, kita buat. So Alhamdulillah, sebenarnya yang paling penting management tu lah. Okay, setengah akademi tu buka habis. Even kita pergi, ingat tak kita pergi dengan Dr. Zod Akbar, even dia punya team akademi pun habis. Dengan masalah financial, dengan coach tak bayar gaji. So problem kecil. Itu je lah challenge tu. Kita tambah fikir. Betul, aku setuju dengan apa yang kau cakap. Dari segi challenges sebenarnya everyday kita bangun pun kita kena ada challenges kan. Tapi dari segi macam untuk business Hero Academy ni, challenges yang aku rasa besar adalah dari segi untuk make sure value tu betul-betul deliver dari segi macam delivering quality punya education. Itu satu benda yang aku sangat tekankan lah. Tapi sebenarnya macam I think I was lucky sebab kawan-kawan aku banyak yang nampak tentang bila kita bercakap tentang Hero Academy dengan orang, kita jual dari segi misi, visi dan apa yang kita buat. Ramai yang setuju dengan apa yang kita buat dan diorang nak get involved. Ini sebenarnya macam benefit lah untuk Hero Academy sebab kita tak payah nak push sangat pun. Orang dah faham dan orang macam excited to jump in. That's why bila kita start open untuk franchise ni, banyak yang engage kita, banyak yang inquire kita dan ada certain yang memang kita tak boleh nak handle. Sebab macam contoh ada menteri sebelum ni pernah minta untuk buka 44 akademi kat sekolah kat kawasan dia kan. Kita gaul kepala. Kita memang kita nak buka, tapi macam kalau kita expand terlalu cepat sangat nanti kita macam dia macam tak sustainable. And then salah satu dari segi pillars Hero Academy yang kita tekankan pada awal, kita cuba sedaya upaya untuk tolak any sponsorship daripada tak kisahlah daripada government ke, daripada perbankan ke, kita cuba tau. Sebab kita nak tengok, kita nak make sure kita ni bukan macam business on grant. Maksudnya bisnes kita jalan sebabkan grant masuk, tak. Kita tak pernah dapat any grant pun daripada government tu, kita tak pernah dapat. So sebab kita nak make sure business model ni memang betul-betul business model yang sustainable. Di mana kalau kita dah package yang business ni, kita bagi dekat person A ni, dia boleh run dan dia boleh buat profit on their own. Sebab kita punya model adalah franchise model dan dia punya dari segi running dia adalah independent punya running. Tapi dia dari segi macam HQ dia lebih pada centralized punya information. Maksudnya HQ bagi info untuk buat apa-apa, tapi macam local ni dia akan run dia punya program sendiri. Coaches yang ada dia akan run based on dia punya creativity sendiri, dan juga kita punya model yang kita bagi. So macam tu yang kita nak buat. So based on those challenges yang kita ada, kita sebenarnya tak banyak sangat hurdle yang kita buat sebab ramai orang support kita punya program. Tak kisahlah macam Boy cakap, even competitors ke semua kan. Sebab sebenarnya kita dari segi bisnes kita sebenarnya tak compete sangat pun dari segi kita punya value yang kita boleh bagi. Sebab we are not just ordinary punya academy sekolah. We think further macam mana kita boleh add value, dan dekat situlah sebenarnya kita capture value daripada audience kita. Menarik lah, macam actually apa yang kita buat bukan bisnes lah. Apa benda kita buat dalam kehidupan ni, even nak bangun solat ke,
nak mula baca buku atau tengok YouTube, belajar ke, semua ada cabaran atau dugaan or challenges lah. So apa yang bergerakkan badan kita ni adalah kita punya prinsip dan kita punya motivation lah kenapa kita nak buat. Dan yang penting survival diri tu penting lah. Penting supaya untuk kita terus hidup dengan penuh bermakna lah. Okay, seterusnya mungkin boleh korang how about kau cakap orang untuk tanya soalan, nanti kita dekat live nanti jawab. Untuk siapa-siapa yang audience yang tengah dengar sekarang. Siapa yang tengah dengar ni macam kalau korang ada soalan pasal Piki atau Boy atau soalan pasal Hero Academy atau apa-apa soalan lah yang kita boleh jawab yang relevan, boleh letak lah. Setakat ni soalan tak ada lah, banyak macam lebih pada komen lah. Contoh daripada Nadira Hassan, Go Hero, letak logo hati. Mungkin untuk tuju pada sesiapa kita tak tahu lah kan. Afiq Ramlan, Stokin on. Kita pun rata lah, lebih macam untuk hero punya. Okay, seterusnya macam tadi kita cerita pasal hardship kan. Sekarang kita cerita pasal macam kisah yang seronok. Ada kisah seronok bila korang buat Hero Academy ni, macam bila ada cerita seronok yang korang nak share dekat penonton kita? Okay, hello. Boy. Kisah seronok dia Hero Academy ni, kita kenal ramai orang lah. Okay, kita kenal ramai orang. Lepas tu daripada situ kita kenal budak-budak. Tiba sekarang PKP ni pun dah jadi macam rindunya kat budak-budak. Setiap minggu jumpa. Setiap budak-budak tu perangai lain-lain. Even bermain pun dia mesti main-main. Dan situ kita boleh educate lah diorang. Kita help diorang, kita tolong diorang, bantu diorang. Even bukan senang tau, nak bangun pagi dan main bola. Pagi-pagi kena pergi jogging kan. Hendak diorang nak main tu. Itulah perkara yang paling best sekali, nak educate diorang lah. Lagi satu, masa tournament kita pun ada banyak buat tournament, kita banyak buat event. Kita create budak-budak ni buat event. Okay, salah satu pillars kita pun kita nak jadi diorang sebagai leadership lah. Dia nak jadi diorang sebagai leadership. Sebab ada kompas apa dia kata, leadership by example kan. Okay, kita boleh tengok nanti. Contohnya, ada few cikgu cakap, budak ni bagus main bola. Lepas tu cikgu tu tanya budak ni budak mana, budak akademi. So kita boleh bagi contribution dekat sekolah. Okay, budak sekolah kita ambil tu, kita create. Okay, so kita help, kita tolong cikgu juga sediakan player bola. Itulah paling best, kita boleh dapat feedback yang baik. Macam boy punya perspektif lebih kepada macam teknikal loh, mana macam lebih pada macam impact program tu yang kita buat kan. Jadi macam aku nak tambah sikit dari perspektif yang lain, di mana macam aku experience, ni mungkin macam testimoni lah tentang program-program yang kita nak buat kan. Pernah sekali macam aku datang ke masa tengah training tu, aku datang dan duduk dekat tempat macam tu kan. Macam boy punya perspektif lebih kepada macam teknikal loh. Sorry, tak unmute. So sekarang tengah mute lagi ke tak? Dah lah, okay. Okay. So masa aku tengok kat training tu, aku sempat berjumpa dengan beberapa parents tau. And then salah satu parents tu dia cakap aku, terima kasih lah dik buat Hero Academy ni kan. Anak aku ni duduk rumah main game je, jadi gemuk lah. Dan contoh dia cakap macam tu, aku cakap sebenarnya program kita bagus juga lah, tolong dari segi kesihatan. And then macam dari segi budak-budak tu pula, macam bila aku tanya dia kan, aku tanya ada awal-awal kan, ada ke tuan-tuan video tanya, kenapa dia join ni Hero Academy kan. Kadang-kadang ada masalah yang kita tak tahu pun ada. Contoh dia kata, sebenarnya saya join ni nak cari kawan, nak ajak kawan mandi sungai. Macam like simple lah, macam very random lah yang kita tahu. Sebab apa tu, tanya tak ada kawan tu, dia kata tak, kawan kelas tak ramai. Tapi macam masalah sosial tu kita tahu. Dan
bila dia join program ni kan, automatically dia get involved dengan kawan-kawan dia semua dan dia dapat lebih kurang 50 orang kawan. Just imagine lah dulu during my time masa sekolah dulu kan, macam aku just kenal orang-orang yang sama sekolah dengan aku, yang main bola dengan aku. Yang luar-luar tu macam aku tak rapat sangat. Tapi sebabkan benda ni kita buat rentas sekolah, maksudnya satu akademi tu banyak sekolah boleh join. Budak-budak kat situ dah start kenal community tu daripada kecil lagi. Just imagine apa yang diorang boleh buat kalau diorang besar, kalau diorang kenal lagi ramai orang. So kat situ lah yang aku boleh nampak lah. And then yang paling aku happy bila aku tengok the growing of supporters, orang yang support Hero Academy, orang yang macam willing to run Hero Academy, budak-budak, parents, semua benda kan. Even cikgu sekolah yang cakap bagus program kita, macam diorang punya student lagi aktif dalam kelas semua. Benda situ yang kita nak. Dan aku boleh tengok bila kita buat program-program volunteer, macam contoh last time kita buat program dengan kucing, kita ziarah orang sakit semua kan. Kita boleh tengok budak-budak ni semua dah start alert, macam dah start aware tentang sebenarnya kucing kat rumah aku memang kucing pasir, tapi kucing dekat pasar ni kucing terbiar. So macam dia lagi alert. So macam bila aku rasa macam diorang dah ada exposure tentang benda tu, dah cakna minda diorang dah start terbuka, aku rasa benda tu sangat-sangat exciting lah bagi aku. Dan aku akan continue lah. Asal aku nak tambah satu kat kisah sebab aku pun ada buat hero dekat Lipis kan. Thanks to korang lah yang banyak support, banyak tolong dalam establish hero Lipis. Benda ni benda sama berlaku dekat Jerantut dan tempat-tempat lain juga kat Temelloh. Yang korang sendiri mula dah cerita kat aku, lepas tu berlaku kat aku, iaitu dari segi support daripada parent dengan cikgu ni. Ya Allah, kalau every week kalau tengok bila ada training hero ni, dapat tengok boleh kata half lah daripada parents tu yang akan stay dan tengok anak-anak diorang main. Satu sebab diorang nak tengok lah anak diorang membesar, performance anak diorang macam mana kan. Dan yang kedua macam benda tu dah jadi macam small community yang diorang boleh macam sembang, lepak sama-sama, cerita, update pasal life diorang. Sebab ada antara diorang memang kenal antara satu sama lain. So dijadikan platform untuk diorang merapatkan silaturahim. So itu yang jadi seronok tu. Budak-budak pun sama, diorang merapatkan hubungan silaturahim. Macam walaupun diorang dari sekolah-sekolah lain kan. Awal-awal tu nampak lah semangat rivalry sekolah diorang tu macam itu budak sekolah lain, budak sekolah lain kan. Tapi bila coach dah pecahkan, okay, ni team A, team B, team C, tak kisah sekolah mana. Dia dah jadi semangat, tak kisah merentas sekolah lah orang kata. So bayangkan kalau diorang dah besar nanti, masuk sekolah menengah, masuk universiti, dia orang kata openness tu, sikap keterbukaan tu ada lah. Itu yang buat seronok lah. Okay, seterusnya. Korang ada idea gila tak untuk Hero Academy ni? Idea gila ni yang macam mungkin kalau orang luar dengar macam tak boleh lah, takkan boleh buat ni lah. Tapi korang memang semangat betul nak buat dan itulah memang semangat nak buat lah idea gila ni. Boy ada cerita 2 hari lepas. Maybe Boy boleh cerita kat sini kan. Aku sebenarnya dua sebenarnya aku nak buat Hero Academy ni. Since kita pun PKP, kita tak ada lagi tau virtual punya training bola tak. Yang macam tenis kita dah ada. So untuk bola tak ada. Even bola tak ada tu virtual tu di training bola pun. Dia macam just passing, ke shooting ke without ball kan. So kita pakai virtual punya ball. Even kalau ada orang pergi ke majlis-majlis kenduri pun tak dapat datang training, dia stay buat training. So training itu yang design kan. Okay. Virtual training untuk ball ni lah. Satu lagi aku nak buat app tau. Satu app tu macam parent boleh tengok performance anak-anak dia. So kau pernah main FIFA ke PES tu kan? Sebelum main tu tengok ada profile, nak tukar siapa kan. So ada performance tu kat situ, 76. Kalau fikir main FIFA selalu tukar, nak yang 80 kan. So dari situ, ya kalau mau parent boleh tengok dia punya progress anak-anak dia. Tengok dia punya leadership ke, dia punya strength, ada kat situ. Semua kita bagi kat situ. Data kat situ ada, kita boleh tengok. Ada profile dia, profile SAR, punya strength,
weak foot right, strong foot led to Jangan main tau. Orang lipih, orang jantut. Yelah. Download app Hero Academy tengok anak dia orang. Speed 70 tapi skill 92 kan. Itu kalau kita boleh buat begitu, kita lain daripada akademi lain. Boleh, kasih jalan. Okay. Dia suka tengok profile sendiri dia, tengok kita punya profile. Tambahan lah daripada macam idea boy kan, aku rasa macam dari segi vision aku nampak benda ni kalau boleh aku nak dia jadi lagi besar daripada apa yang kita tengah ada sekarang. Contoh lah, macam aku ada few statistics lah, contohnya tentang sekolah kat Malaysia. Kita kat sekolah kat Malaysia ada lebih kurang 7,772 sekolah dekat Malaysia yang daripada sekolah rendah lah 7,772, ada sekolah menengah 2,436, total lebih kurang 2,000 something. And then dari segi jumlah kanak-kanak yang ada dekat sekolah ni lebih kurang 2.7 juta, almost 3 juta lah, kita cakap kan. Tambah-tambah pula dengan PKP yang ada, mungkin 3 juta lebih. So kita ambil 3 juta. Dan dari segi proportion, percentage lelaki dengan perempuan lebih kurang 50%, 51-49%. Sebab ratio population Malaysia lebih kurang 107 lelaki untuk 100 perempuan. So macam tu kan. So apa yang kita dah buat sekarang ni, kita ada dekat beberapa sekolah. Kita dah ada dekat beberapa sekolah, dan aku expect kalau program ni betul-betul berjaya dan impact ni kita betul-betul nampak, dan return on investment ni kita betul-betul nampak dari segi, tak kisahlah sustainability of the business, dari segi profitability ataupun dari segi impact mission yang kita buat. So itu benda yang kita nak betul-betul tengok supaya kita boleh package kan. Let's say kita boleh buat kolaborasi dengan Kementerian Belia dan Sukan ataupun Kementerian Pendidikan untuk implement model kita ni, konsep kita ni untuk bagi budak-budak get involved dengan volunteerism satu Malaysia. That will be a very fantastic things yang untuk kita buat lah. And then second adalah mungkin dari segi kita sebenarnya terlepas macam contoh sekarang ni nampak agak gender bias tau. Sebenarnya bila kita cakap ni kita nampak agak gender bias, di mana kita fokus kepada budak-budak lelaki yang main bola. Tapi sebenarnya ada satu market lagi which is yang untapped tau sebenarnya. Market perempuan, kanak-kanak perempuan, macam mana kita boleh improvekan dia punya skill ke ataupun knowledge kan. Dan ini still dalam perbincangan lah, apa yang sebenarnya kita boleh buat. Tak kisah ada contoh dari segi leadershipnya program ke, entrepreneurshipnya program ke, anything yang kita boleh tarik lagi ramai crowd untuk sama-sama ride this journey lah. Sebab as long as kalau company ni boleh grow dari segi number of students, number of enablers yang ada, kita kalau kita boleh utiliskan banyak resources yang kita ada, insyaAllah kita boleh berkembang lagi besar lah. Dan benda ni macam kalau dan sebenarnya dari segi kalau nak nampak Hero sebagai ekosistem, Hero Academy sebenarnya just a chunk of it. Sebab macam contoh Hero Academy lebih pada macam nak createkan numbers of students, lepas tu engagement dengan sekolah semua kan. Just imagine kalau kita buat benda lain macam Hero products, kita create produk ada Hero, benda-benda yang extraordinary yang lain lah. Macam Boy cakap, apps semua kan. So macam like, sebab kita nak dalam our company, kita nak ada open innovation di mana macam everyone kalau ada idea, kita nak buat something yang kita rasa doable, kita boleh buat lah. So just a matter of macam okay, apa penting kita betul-betul nak prioritize kan, dan mana yang sebenarnya boleh betul-betul bagi impact pada kita as a company dan juga pada customer kita. Sebab macam dalam simple thing lah, dalam business ada about 3 value creation, di mana kita cipta value tu. Yang kedua value proposition, macam mana kita nak deliver value tu. Dan yang ketiga macam mana kita value capture, macam mana kita capture that value untuk kita pula sebagai satu company, untuk jadikan benda ni yang satu gerakan yang sangat sustainable. Kita tambah sikit, sekarang ni pun kita orang dah tak buat macam apa ni,
UPSR je. So sekarang ni budak yang dapat 1A, 2A tapi dia ada extra mark, contohnya dia punya physical activity dia bagus. So dia boleh masuk lah ke sekolah-sekolah. Macam student tu boleh masuk Selana lah. So daripada situ program-program kita ni adalah salah satu sumbangan diorang. Sumbangan yang diorang boleh join dan tambahkan dia punya extra co-curricular. Merit tak? Merit Merit So sekarang ni pun TN 25 dekat dalam. So program-program kita ni membantu diorang lah, extra merit lah untuk diorang. Kita lepas education, so fizikalnya sebagai diorang education kurang kan. So dia ada physical ataupun ada skill yang dia boleh buat. So extra dekat diorang tu ada kelebihan. Okay, kalau dia ada sekolah-sekolah anak tu sekolah sukan tu kan? Even kalau macam bukan sekolah sukan pun, sekolah yang lagi better lah. So dia boleh masuk. So, sekolah rancangan khas misalnya ni. Okay, sekarang kita dah sejam live. Mungkin kita boleh tengok soalan atau komen yang ada lah dalam 10 minit sebelum kita kesimpulan, conclude. Oh, Syafiq Rahman ni bos aku lah, CEO Hero Lipis. Dia komen JDT boleh dijadikan idola. Youth team diorang sampailah ke senior team, conquer Liga Malaysia. Ya, betul. Sebab dia memang bina kan dari budak-budak sekolah. Macam aku dengar Majlis Sukan Sekolah Johor tu memang banyak penlibatan daripada JDT lah, dari segi coaching, modul. Dia memang conquer betul lah. Aku setuju dengan korang cakap pasal JDT tu kan, sebab macam aku rasa mungkin JDT punya resources banyak, so dia boleh buat macam-macam kan, dan dia pun dikepalai oleh orang yang ada visi tentang what is the future of football. Bukan hanya bukan bergantung pada, contohnya bergantung pada politician yang perlukan support ataupun mileage daripada tu kan. So aku rasa kita tengah cuba nak guna model yang model yang sama, di mana kita tak nak bergantung pada politik atau ahli politik. Kita nak bergantung pada diri kita sendiri as a private punya sector, dan kat situ kita nak added value, di mana kemungkinan besar kalau benda ni jadi, insyaAllah kita boleh jadi kelab sukan yang hebat. Bukan hanya melahirkan sebab ramai orang tanya kita macam, kau fikir kau boleh lahirkan the best player kan in the world kan. Ini cakap terus terang lah, like if you kalau contoh kalau kawan hantar anak kau dalam katanya ni, kita tak boleh jamin anak kau akan jadi power macam Ronaldinho ataupun power macam Messi kan. Itu bukan kita punya jaminan, sebab itu adalah byproduct. Contohnya kalau budak tu betul-betul power dari segi dia punya skill dia, dan dia memang dilahirkan as a footballer, memang insting skill dia semua memang tip-top, macam-macam mana pun kita akan push dia sampailah peringkat yang paling tinggi. Kalau macam contoh kalau nak power betul, join lah JDT kan, tak ada masalah kan. Tapi apa yang kita nak buat sport for all, di mana kalau orang tak pandai pun, budak-budak yang tak pandai main pun kaki bangku, tapi dia nak belajar daripada kecil, sebab benda ni boleh train tau, motor skill boleh train. So kita nak semua orang ada ability ataupun ada opportunity untuk belajar benda ni. Sebab ramai orang dekat sekolah dulu macam dia rasa macam nak main bola, tapi macam cikgu cakap, you are not too good for this. Ataupun macam dia nak main bola, tak ada tempat untuk dia buat tournament. Ataupun kalau masa dia nak main bola, padang tak ada. Sebab tu salah seorang mak budak dia kata, tinggal sila buat benda ni kan. Dekat rumah mana ada padang nak main. So kat sini lah dia boleh hantar anak dia main. So banyak aspek yang kita boleh analyskan. Betul. Faiz Mahyudin, good sharing. Hero bagi impact ekonomi. Afiq Ramlan, Stokin on. Cikgu Faiz tu orang kuat hero. Oh. Cikgu Faiz tu. Jantut lah. Jantut.
sebab terima kasih Cik Wahid lebih banyak support kita dengan sekolah-sekolah punya involvement, budak-budak semua. Dan kat sini kita rasa sebenarnya macam program ni bukan program untuk kita je, program ni program untuk semua. Betul. Siapa-siapa yang rasa dia nak bantu untuk komuniti, dia boleh bantu. Dia tak ada unlimited untuk beberapa orang yang dalam company saja, tak. Dia untuk semua. Siapa-siapa yang nak get involved, siapa-siapa yang rasa macam bangun pagi rasa nak do good or something kan. So kita welcome. Macam tu lah. Itu yang kita betul nak fokuskan. Nadira Hassan, Go Hero, Tira, Good Luck Hero. Syafiq Rahman lah sekali lagi, bos aku. Bina stadium dan pusat latihan sendiri. Itu ultimate goal lah. Goal, bila kita dah ada stadium, macam Boy pernah cakap sebelum ni kan, kalau kita dapat satu tanah, kita buat stadium semua, bagi orang buat. Betul, macam bagi aku benda tu possible je. Sebab macam as long as kalau kita betul-betul do things right, dan kita berada pada timing yang sesuai, contohnya waktu tu tiba-tiba tengah peak bola sepak dunia semua kan, ataupun let's say 20-30 ataupun mungkin ada bidding bola sepak yang Malaysia ni ke, so mungkin benda tu akan impact kita sedikit sebanyak. Tapi dari sudut sekarang ni, berdasarkan resources yang kita ada semua, kita fokus pada pembangunan dulu budak-budak ni semua, supaya budak-budak ni macam dia akan ada competitive advantage pada orang lain. And then daripada sini lah, mungkin in the future kalau kita punya sistem ni berjalan dengan lancar, kemungkinan besar ada sources of revenue boleh push dalam this kind of mission. Jadi kita Iwan Ridwan Burn, terbaik hero, huge love from Crystal Court. Geng-geng nama ni. Ni geng-geng solat Jumaat sekali semua. Alhamdulillah. Okay lah, maybe kita boleh conclude lah sebab dah sejam kan. Any kata-kata terakhir atau nasihat daripada Picky dengan Boy kepada audience kita? Boy, nak cakap anything dulu? Okay, pertama sekali thank you Syazwan sebagai hosting. Bermakna kita stick boleh go walaupun ada betul ini. Teknologi yang kita ada kita boleh pakai. Pada yang belum tahu apa yang vision Hero, so inilah dia Hero Academy. InsyaAllah akan berkembang. Kita doakan sama-sama COVID cepat habis, banyak lagi yang kita juga. Assalamualaikum. Untuk aku nak fokuskan kepada anak-anak luar bandar. Sebab banyak orang dekat yang luar bandar ni rasa macam dia sebenarnya underprivileged, which is betul. Kita underprivileged, contohnya let's say dari segi internet connection ke, contohnya orang dekat bandar mungkin boleh belajar dengan ada internet yang laju, tapi kita tak boleh. Dan dari segi apa-apa yang kita buat tak sama macam dekat area-area yang lain kan. Tapi kita kena betul-betul fokus pada kita punya impian kita. Jangan takut untuk berimpian. Impilah setinggi bintang. Kalau jatuh pun jatuh kat bulan kan. Kemungkinan besar impian kita tu boleh dicapai selagi mana kita rasa kita boleh nak buat lah. Tak kisah tau kat mana kita berada semua, kita tak kisah. Contohlah kalau nak bagi nampak benda ni legit apa yang aku cakap ni, contoh dari segi contohnya top 50 billionaire dunia, 50 billionaire dunia, 37 daripada billionaire dunia ni adalah kategori self-made, di mana dia buat kekayaan tu untuk diri dia sendiri. Lebih kurang 74% daripada 50 billionaire dunia yang paling kaya kat dunia ni adalah orang yang create wealth tu dengan diri dia sendiri, bukan daripada parents,
bukan inherited kan, tapi diorang buat sendiri sebab diorang ni berimpian. So kat sini nak beritahu yang sebenarnya kita boleh berimpian dan percuma je untuk berimpian ni. Once kita dah set vision kita, kita move from there. Once kita dah ada vision, baru kita tahu mana kita. Itulah untuk untuk anak-anak kat luar bandar. So, macam kita boleh tengok ramai yang dah berjaya. So just tanamkan dalam diri kita, kita pun boleh berjaya. Bahkan kita boleh berjaya lagi lebih daripada orang yang ada privilege. Mantap. Yang memang belum lama rasa. Dengan kata-kata nasihat daripada Boy dengan Piki. Ada komen. Rasa lapar Betul juga. Kat sini baru pukul 8 pagi. Aduh. 12 jam. Ada komen dari Abang Salizam. Terbaik. Abang Salizam ni dia orang Lipih. Itu Boy ada jumpa. Abang Salizam ni dia Exco Pahang FA. Itu masa sebelum mula Hero Lipis ni pun aku banyak bantu. Banyak minta khidmat nasihat dia lah. Coach yang Hero Lipis pun ada 4 coach, semua Abang Salizam tu cari lah. Terima kasih lah Abang Salizam. Hopefully bila kita ada nampak progress tu, kita boleh ni kan cooperate dengan Pahang FA pula kan. Mana tahu ada kolaborasi, peluang kan. Everything yang kita boleh buat untuk jadikan anak kita daripada zero to hero, itu mission kita. Zero to hero, yes. Ni ada satu lagi komen daripada Syarizal Ahmad. Thank you coach, jadikan anak kami from zero to hero. Benda macam ni, bila kita baca kita rasa macam at least memang ada orang kata progress kan. Mission accomplished. Okay, itu apa dia? That's more. Banyak lagi kita boleh okay. Okay lah, itu saja daripada kami Hero Academy pada hari ini. Selamat berpuasa kepada semua, dan untuk yang berada di Malaysia ada lagi dalam 3 jam lebih untuk berbuka ni. Sempat lagi kita beribadah lagi lah. Untuk yang berada di Manchester ni panjang lagi, boleh sambung tidur balik ke. Banyak lagi waktu ibadah kita dulu buat. InsyaAllah. Okay Wan, thanks for having us. InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Bye Wan, terbaik. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.